Walaupun kutipan zakat semakin baik, namun isu pengagihan zakat masih lagi menimbulkan banyak perdebatan dan permasalahan. Seperti yang kita tahu, zakat bermaksud penyerahan yang wajib dilakukan ke atas sebahagian harta kekayaan dari sumber yang baik yang dimiliki oleh seseorang Muslim kepada seseorang yang berhak menerimanya. Maka terdapat masalah keadaan agihan zakat kepada asnaf yang layak atau tidak, masalah kemiskinan yang masih berlaku walaupun agihan zakat telah dilaksanakan, telah mencatatkan prestasi dan pencapaian institusi zakat itu sendiri. Perkara ini seringkali dikaitkan dengan ketidakpuasan hati pembayar zakat yang akhirnya akan menjejaskan kadar peningkatan kutipan zakat setiap tahun. Malah, terdapat pengkaji-pengkaji sudah mula menyarankan institusi zakat perlu dinilai secara terbuka oleh orang ramai. Ini kerana jika orang ramai merasa tidak berpuas hati dengan pengurusan zakat oleh institusi zakat, ini boleh menyebabkan orang ramai akan membayar zakat secara terus kepada asnaf. Malah lebih buruk lagi jika orang ramai tidak mahu membayar zakat harta tetapi hanya membayar zakat fitrah sahaja. Oleh itu, pembayar zakat merupakan satu ejen penting dalam kejayaan pelaksanaan sistem zakat itu sendiri. Pembayar zakat perlu diyakinkan oleh pihak institusi zakat agar mereka membayar zakat melalui institusi dan bukan secara langsung kepada asnaf. Keyakinan yang dimaksudkan adalah sejauh manakah institusi zakat telah mengagihkan zakat secara berkesan, efisien dan diyakini oleh pembayar zakat. Inilah persoalan yang perlu ditangani oleh pihak institusi zakat. Pihak institusi zakat perlu fahami hasrat pembayar zakat agar perasaan tidak puas hati terhadap pengurusan zakat dapat diminimumkan. Berdasarkan perbincangan ini, beberapa objektif ingin dicapai menerusi kajian ini. Pertamanya, mengenal pasti mengapakah pembayar zakat tidak berpuas hati terhadap agihan zakat oleh institusi zakat. Keduanya, adakah terdapat perbezaan ketara sikap tidak puas hati antara pembayar zakat di negeri yang telah dan yang belum menswastakan institusi kutipan zakat? Ketiganya, apakah cadangan-cadangan daripada pembayar zakat untuk meningkatkan lagi keberkesanan pengagihan zakat? Berdasarkan soalan-soalan yang diajukan sebentar tadi adalah berkaitan keberkesanan kutipan zakat dan pengagihan zakat amat bergantung pada pengurusan oleh institusi zakat. Imtiazi berpendapat pengurusan zakat perlu diuruskan oleh mereka yang dipercayai, berkelayakan dan mempunyai skil untuk mengurus dana zakat. Beliau mengandaikan seseorang pengurus institusi zakat juga perlu mengurus dana zakat secara efisien. Pengurus zakat bukan sahaja mengagihkan zakat semata-mata tetapi menurut beliau perlu bertindak lebih jauh lagi, iaitu sekiranya ada lebihan wang zakat, ia akan dilaburkan secara mudarabah dalam projek-projek tertentu yang akhirnya keuntungan tersebut diagihkan secara berterusan kepada asnaf. Kajian-kajian yang telah dibincangkan jelas menunjukkan pengurusan zakat oleh institusi terutamanya dalam aspek pengagihan zakat adalah kurang cekap. Pelaksanaan konsep lokalisasi zakat merupakan satu konsep melokalisasikan kutipan dan agihan zakat di kawasan itu sendiri. Kaedah ini melibatkan desentralisasi kuasa kutipan dan agihan kepada pihak yang bertanggungjawab di peringkat tempatan. Keadaan ini disokong oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika Nabi SAW mengirim Muaz ke negeri Yaman, yang bermaksud, ajaklah mereka supaya mengakui bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku pesuruh Allah. Dan mereka telah mematuhi yang demikian, terangkanlah kepada mereka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada mereka solat 5 kali sehari semalam. Kalau mereka telah mentaatinya, ajarkanlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada mereka supaya membayar zakat harta mereka, diambil dari orang yang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang yang miskin. Jika itu telah dipatuhi mereka, jagalah supaya kamu jangan mengambil harta mereka yang paling berharga. Takutilah doa orang yang tak raya, kerana sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada dinding. Di Malaysia, konsep lokalisasi telah dipraktiskan sejak era pasca kemerdekaan lagi. Pada masa tersebut, pelaksanaan dan pengurusan zakat adalah dijalankan secara tradisi kampung. Masyarakat akan membayar zakat kepada guru-guru agama atau imam setempat yang bertindak sebagai amil dan mengagihkannya kepada mereka yang mengeluhkan dalam kampung tersebut. Konsep pengurusan di lokaliti berkenaan di mana pembayaran dan pengagihan zakat sampai secara langsung kepada asnaf di lokaliti berkenaan.
Namun begitu, era selepas kemerdekaan, pengurusan zakat telah dipusatkan di bawah kuasa Majlis Agama Islam Negeri. Pemusatan pengurusan zakat ini berjaya memberi impak positif ke atas kutipan zakat. Bagaimanapun di sebalik peningkatan dalam jumlah kutipan zakat telah memberikan satu impak yang sebaliknya, iaitu tahap kepercayaan dan keyakinan masyarakat yang agak rendah, terutamanya dalam aspek pengagihan zakat. Melalui konsep lokalisasi ini, pihak institusi pengajian tinggi IPT tersebut telah diberikan kuasa pengurusan agihan zakat pada beberapa asnaf, termasuklah asnaf fakir, miskin, mu'allaf, fisabilillah dan amil. Namun begitu, kajian ini mendapati kaedah lokalisasi zakat yang berlaku di IPT adalah lebih kepada aspek pentadbiran sahaja, di mana di setiap IPT diwujudkan satu pejabat pengurusan zakat yang menerima dan menguruskan agihan zakat, dan ini hanya dapat menyelesaikan masalah birokrasi pengurusan zakat dan tidak dapat menyalahkan kesan output mengkasid pengagihan zakat dan kualiti program pengagihan zakat, terutamanya dalam memantau dan membangunkan potensi modal insan serta aspek kejiwaan asnaf pelajar di bawah kategori fakir dan miskin. Ini adalah kerana aspek ini masih tertakluk di bawah pengurusan zakat di peringkat negeri. Justru kajian ini mencarakan satu model lokalisasi pengurusan agihan yang baru yang merangkumi aspek pentadbiran dan pengurusan zakat agar ia selari dengan maqasid prinsip agihan zakat, iaitu isti'ab menyeluruh, ikhtisas ketetapan, hak muraqabah, pengawasan al-kifayah mencukupi dan fauran segera. Dalam memastikan impak positif, pengurusan agihan zakat harus memenuhi 6 prinsip agihan yang ditentukan. Justru kajian ini mendapati aspek agihan zakat pendidikan yang diberikan merupakan satu mekanisme tujuan yang penting ke arah meningkatkan kecemerlangan fizikal dan spiritual para pelajar, terutamanya pelajar yang dikategorikan sebagai asnaf fakir dan miskin. Implikasi daripada kajian ini diharapkan dapat meningkatkan kesedaran pihak institusi zakat dalam menguruskan zakat, terutamanya dalam aspek pengagihan zakat. Masalah-masalah ini dapat diatasi Ia adalah sekiranya transformasi proses sistem apabila orang ramai boleh memohon bantuan dengan mengisi borang secara dalam. dikandingkan dengan konsep lokalisasi pengurusan zakat yang memberi kuasa yang lebih lagi kepada unit zakat di IPT untuk membuat pelbagai program yang dapat meningkatkan sasiah diri pelajar, meningkatkan motivasi pelajar untuk mencapai kecemerlangan akademik serta meningkatkan sosialisasi antara pelajar asnaf, warga universiti iaitu pembayar zakat serta unit zakat amil. Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan berkesanan pengagihan zakat di IPT berkenaan.